Aduh, dah lambat ni. Doti call. Hello. Doti. Fad, kat mana lambatnya kau? Kita dah nak live dah ni. Afad dah sampai ni dekat depan lift. Kejap, tunggu. Okey. Cepat sikit. Semua orang dah tunggu. Okey, bye. Lambat. Hai korang. Lama kita tak jumpa. Hari ni korang akan bersama dengan Doti dalam rancangan Sembang Wanita. Belum gua. Nampak gaya macam dah lupa saya kat sebelah ni. Sorry lah Fad, Doti excited sangat. Doti lupa sebenarnya. Doti ditemani oleh Afad. Alhamdulillah. Saya rasa bertuah lah hari ni. Sebab apa? Sebab saya dapat bersama-sama dengan Doti dalam Sembang Wanita. Sembang macam ni kena buat. Baru saya nak suruh Doti ajar saya. Macam mana Sembang Wanita tu? Itulah, tadi tak datang awal. Okey, ajar macam mana? Macam ni. Sembang. Okey, Sembang Wanita. Betul. Macam tu. Okey. Macam tu. Jadi saya kena buat macam tu lah nanti kan setiap kali kita bersiaran. Okey, apapun hari ni Doti dan saya Afad bersama dengan anda dalam Sembang Wanita. Tapi itulah dia, kita nak duk sembang-sembang ni. Kita nak sembang pasal apa ni Doti? Apa topik dia? Dengar-dengar macam panas. Nak tahu, kita kena tengok akak kepo. Tengok dia nak cakap apa. Okey. Jom kita tengok. Akak kepo. Apa cerita hari ni? Apa ni cuik-cuik? Ni mesti dah tahu gosip kan? Okeylah. Dah ribut dah? Okey, jom let's go. Korang tahu kan isu LGBT ni isu yang sangat terpaling sensitif. Okey? Yang best part is dah kahwin tapi tiba-tiba ada skandal dengan sama jantina. Macam tu. Macam kau kenapa dik? Begitu. Menurut JAKIM sehingga tahun 2018 sebanyak golongan homoseksual tercatat dekat Malaysia yang indah ini. Begitu. Tapi menurut JAKIM juga antara faktor utama sekarang ni yang mendorong supaya kes ini lebih berleluasa adalah faktor media sosial. Kau bayangkan kau tengok TikTok, kau scroll IG, kau scroll sampai Abang Jamil mampus. Sekali apa yang kau nampak? Konten berbukan. BL? Mak tengok BL. Tiba. Okey. So, antara puncanya adalah kurang kasih sayang. Bila kau banyak menonton TikTok bagai, sebab dekat rumah parents kau tak ada hubungan communication skill, lack of communication skill. Jadi tentulah kerana itu antara faktor utamanya. Selain itu juga pasangan LGBT ini merupakan antara punca kes perceraian tertinggi sekitar tahun 2012 sehingga tahun 2014. Yang paling latest, akak tak tahu dik. Akak mungkin air internet bergerak. Tapi akak tak adalah tahu semua benda. Akak nak sama tengok K-drama. So kita balik pada Doti dan juga Afad untuk kita mengulas lagi, mengetahui lebih lanjut, lebih detail mengenai topik ini. Okey, jom sarangi mana opa-opa. Banyaknya fakta-fakta tu yang Kak Kepo bagi kita tu. Afad tahu tak pasal fakta-fakta tu? Come on lah. Takkanlah Afad tak tahu. Afad pun pernah. Pernah? Bukan. Maksud dia pernah tu, pernah jumpa. Fakta ni pernah baca? Tak, bukan. Baca pernah baca. Ni jumpa maksud dia. Kawan-kawan Afad pun ada tergolong dalam kalangan tu lah. Nervous kita. Kan? Tapi sebenarnya, itulah kita ni sebagai masyarakat kan, harus berberitahulah kepada mereka ni, golongan-golongan ni sebenarnya antara kesan-kesan buruknya. Betul. Kenapa agaknya kes ini semakin lama semakin meningkat. Kan? Jadi untuk itu hari ni kita akan sembang lah kan. Jadi kita nak tahulah agaknya apakah puncanya, apakah kesannya. Nak sembang apa? Apa tajuknya? Fad, daripada tadi Doti tunggu ni. Okey, tajuk yang akan kami bincangkan hari ni, okey, tajuknya memang panas lah.
Selera songsang suamiku milik lelaki lain. Suamiku milik lelaki lain. Bukan I. Bukan. Janji. Okey, jadi untuk nak bercakap tentang perkara ini, kita ada tetamu kita. Jadi Duti, jom kita kenalkan tetamu kita. Okey, kita bersama tetamu kita, Ustaz Maliki, penolong pengarah kanan di Jawi, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Bukan calang-calang tau. Kita bawa expert tau. Itulah kan. Sebab apa? Kalau kita nak bercakap tentang isu ini, kita harus membawakan seorang yang pakar lah. Seorang yang expert kan. Sebab ianya dapat memberikan pendedahan kepada kita di luar sana tentang bahayanya LGBT ini. Kalau kita cakap pasal LGBT ini, saya percaya ramai orang dah sedia maklum dah. Ataupun lebih kita bercakap tentang LGBT ini, hubungan songsang, homoseksual, sesama jenis atau sekarang ni LGBT seperti mana yang kita katakan tadi. Namun sekarang ini ialah macam saya sebut tadi, dalam fakta Kak Kepo tadi pun cakap amat merusingkan kita. Semakin hari semakin banyak ataupun ramai mereka yang terlibat dalam golongan LGBT ini. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Maliki lah kan. Jadi untuk kita nak bercakap tentang perkara ini. Jadi apa yang boleh Encik Maliki katakan tentang isu ini kan? Sebab semakin hari semakin meningkat. Dan apakah faktor yang menyebabkan mereka ini boleh terlibat dalam golongan LGBT ini? Tajuk ini dia sinonim sama saja dengan kumpulan LGBT. Kerana itulah dia suami, dia lelaki, tapi dia dimiliki oleh lelaki lain. Maksudnya hati dan perasaan dia sebenarnya pada orang lain. Sepatutnya dimiliki oleh isteri dia. Jadi dia pelik. Ini dia panggil hubungan songsang. Seperti kalau kita lalu highway lah. Tiba-tiba kita lalu jalan ni, dia satu hala. Ada tiba-tiba kereta mari datang. Jadi masalah tak? Sudah tentu jadi masalah. Ada orang ambil gambar, dia akan jadi viral. Tetapi hari ini hubungan songsang ni, LGBT ni, dia tak jadi macam viral. Cumanya ada golongan-golongan yang bahayanya, golongan yang nak dia panggil normalisasikan perkara ini. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi dalam masyarakat kita tak jadi normal lagi. Cuma dia sudah makin banyak. Makin hari makin banyak dan saya melihat perkara ini sangat bahayalah. Sangat bahaya. Dari semua segilah. Bahaya dari banyak sudut. Macam kalau macam di JAKIM sendiri ada ke peratusan, macam ada ambil tak catat peratusan berapa kes perceraian atas suami songsang? Kita ada catat ke semua data tu? Setakat ini kita di JAKIM tak adalah, tapi di Jabatan Agama Islam di negeri-negeri kita ada kes-kes perceraian dan sebagainya ni kita direkodkan di Jabatan Agama, bukan di JAKIM. Ini ada masyarakat dia masih belum faham. Sebenarnya urusan perkahwinan semua di bawah Jabatan Agama Negeri. Bercerai juga direkodkan oleh Jabatan Agama Negeri, tapi bukan bercerai di pejabat agama. Pejabat agama bukan tempat untuk bercerai lah. Tetapi bercerai ni urusan dengan mahkamah, tetapi direkodkan. Setakat ini kita tidak rekodkan dari segi kategori. Ini sebab apa? Cuma dalam kita punya rekod tu adalah sebabnya tu. Tentang perceraian ini macam-macam punca boleh berlaku dan salah satu puncanya adalah sebagai seorang suami itu mereka ni melakukan hubungan songsang kan. Okey, untuk menjawab soalan yang tadi Ustaz kan, kita nak tahu antara faktor-faktor. Belum jawab lagi. Faktor-faktornya kan. Nak tahulah sebab saya lihat sejak kebelakangan ni ada yang macam dah semakin berani tau, walaupun dah ada isteri kan, tetapi masih lagi sanggup melakukan hubungan songsang ini, khususnya untuk suami ini. Ada yang tak malu upload gambar dekat media sosial walaupun dah ada isteri, ada anak kan. Kadang-kadang kita pun tengok malu. Betul. Itu memang betul-betul berlaku. Itu bukan suatu tuduhan dan bukan satu kata-kata yang kita kata reka. Tak betul, itu memang betul. Bagi orang yang terlibat dengan bidang ini, dia akan jumpa. Jadi saya sebenarnya tak tahu secara khususlah sebab kita tak pernah berjumpa dengan dia. Orang yang terlibat dengan golongan ini, dia tak pernah datang ke pejabat agama. Barangkali dengan kaunselor-kaunselor lain mungkin dia adalah yang bertemu. Jadi dari segi pembacaan dan juga dari segi kita pembacaan dan juga kita tengok kepada cerita-cerita daripada pihak isteri, berkemungkinan juga daripada sejarah silam dia. Mungkin dia dapat tabiat yang buruk ini daripada ketika belajar, duduk di asrama bersama dengan lelaki. Ada di kalangan mereka, asalnya mereka ini dilewat. Kemudian
oleh lama kelamaan mereka jadi seronok. Ini biasanya duduk asrama lah, dan masalah besar kepada kita, golongan ini bukan golongan yang tidak terpelajar. Jadi setakat ini saya tak jumpa lagi mak rempit yang terlibat dengan LGBT. Kebiasaannya kita jumpa orang yang terpelajar, educated. Berbalik kepada topik kita ni kan, suamiku milik lelaki lain. Jadi kalau katalah benda terjadi dalam macam sesebuah perkahwinan kan, macam suami dia ada affair dengan lelaki lain, songsang. Isteri dapat tahu. Isteri dapat tahu. Dia nak buat apa? Apa hak dia dalam apa dari sudut undang-undang syariah ni macam mana? Apa di ke mana, apa yang dia perlu buat? Baik, kepada seorang isteri dia ada, itu terpulang kepada dia lah. Yang pertama, kalau sekiranya dia berhasrat untuk membatalkan perkahwinan dia ataupun mohon perceraian, dia boleh memohon perceraian di mahkamah. Dia bawa Akta Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 52. Jadi bila begitu dia boleh filekan perceraian, dan hukum dia tidak salah. Dari segi undang-undang, hak dia boleh filekan perceraian. Dari segi hukum syarak pun tidak ada masalah. Tidak berdosa dia filekan perceraian kerana hak dia tidak ditunaikan oleh suami. Isteri tak akan dapat apa yang sepatutnya dia dapat, dan suami tidak menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya dia sebagai suami menjalankan tanggungjawab. Jadi itu sekiranya dia nak kepada perceraian. Sekiranya dia masih sayang suami dia boleh pergi jumpa, minta bantuan dengan mana-mana pihak, seperti pihak berkuasa, pihak kerajaan ataupun mana-mana NGO yang akan bantu untuk memberi khidmat nasihat atau kaunseling kepada suami dia. Itu adalah hak anda sebagai seorang isteri mengikut undang-undang syariah, kan? Dan kalau kita lihat dari segi faktanya Ustaz, kalau kita lihat perbandingannya, andai kata kalau mereka ini terlibat dalam hubungan songsang, untuk waktu sekarang ni Ustaz, faktor yang menyumbang banyak ni adalah faktor laman sosial ataupun media-media sosial ini. Itu antara penyumbang utama. Selain daripada mereka ini yang mungkin kurang pegangan agama. Dan selepas ini mungkin saya nak tanya kepada Ustaz tentang adakah suami yang melakukan hubungan songsang ini, adakah boleh dikenakan tindakan undang-undang selepas ini. Jadi untuk waktu ini apa kata kita berhenti berehat untuk kita saksikan BT ini. Yang ke mana-mana. Aku start daripada aku sekolah menengah lagi sebab aku start sebab aku kena bully, selalu dibully ataupun kena harassment daripada sini-sini aku. Mula-mula memang aku takut, aku rasa risau, menggigil pada sampai, tapi benda tu dah jadi kebiasaan dan aku jadi tiba-tiba minat benda tu. Sampailah benda ni berlarutan sampai aku sini aku dah habis sekolah, and even sini aku dah habis sekolah pun aku as a senior dekat sekolah tu, aku start benda tu dekat junior-junior lain pula. Aku pula yang buat benda tu dekat diorang. Dan masuk universiti ni aku still ada feeling tu lagi, and dekat situ lah, dekat universiti lah aku jumpa partner aku, and kita orang menjalankan hubungan berterusan sampailah aku dah cecah umur 28, dah bekerja. And time tu mak aku, my mum dah suruh start kahwin. Mula-mula aku ada rasa sikit bukanlah marah, aku ada sikit stres fikirkan pasal benda, sebab bila mak aku dah tekan-tekan aku macam tu, aku rasa macam apa aku nak buat, semua aku lost kejap. Tapi disebabkan aku nak tutup the fact yang aku ada hubungan dengan aku punya partner, aku terima apa yang mak aku suruh tu, aku just ikutkan je. So, macam mana hubungan suami isteri? Aku ikutkan je apa yang dia nak. Dia apa yang dia minta semua aku bagi, aku tunaikan. Tapi memang jujur aku cakap, aku tak ada rasa time tu aku tak ada rasa macam sayang, aku tak ada rasa apa-apa pun kat dia, sikit pun tak. Aku dengan partner aku masih lagi ada hubungan belakang my family, belakang isteri aku. Aku still lagi kontak macam biasa, berjumpa macam biasa, menjalankan hubungan macam biasa lah. End up my wife bekas isteri saya find out yang aku ada menjalankan hubungan dengan partner aku, and dia of course lah, dia ada kecewa, dia marah dia, and dia suruh aku buat HIV test. So aku dengan bekas isteri aku buat HIV test, and end up
kita orang berdua disahkan mengidap HIV. Pesanan aku Jess, aku nak beritahu korang yang kalau boleh berubah. Kalau boleh, kalau memang kena berubah, aku nak korang berubah. And kalau yang mana ada skandal ke ataupun ada hubungan yang sama situasi macam aku dulu, aku harap korang boleh berubah. Jangan kahwin semata-mata korang nak nak tutup air korang. Korang jangan jadikan isteri korang tu mangsa keadaan yang tak tahu apa-apa tentang hubungan korang ni. So aku harap apa yang aku share ni semua boleh jadi satu pengajaran untuk korang yang benda ni sebenarnya tak bawa apa-apa faedah dan tak bawa apa-apa kebaikan untuk korang. Okey. Panasnya topik ni, Ya, Fad. memanglah Tadi, panas. Nampak tak muka Dok serius? Sebab kita dah nervous, Mak. Memang nervous lah kan, sebab selera songsang suamiku milik orang lain. Itu tajuk kita pada hari ini dalam Sembang Wanita. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Ustaz Maliki, penolong pengarah keadaan Rijawi, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Okey, tapi sebelum kita lihat BT tu, tadi saya dah pun menyentuh tadi berkenaan dengan tindakan undang-undang. Mungkin ramai yang tak tahu ni kan, mereka ni dok buat benda salah ni. Sebenarnya mereka tak tahu, mungkin ada dikenakan tindakan kepada mereka ni yang memilih untuk membuat hubungan songsang ini. Dan bagi peringkat Jawi pula kan, ada kata kalau mereka ini tergolong dalam golongan tersebut, ada mungkin point program untuk mereka ini menjadi lelaki sejati semula. Betul. Silakan Ustaz. Baik, dari segi undang-undang memang ada undang-undang yang boleh mendakwa mereka. Yang boleh mendakwa mereka. Saya kira kalau undang-undang jenayah syariah dipanggil Akta Kesalahan Jenayah Syariah Seksyen 25, kes lewat. Kes lewat ni ada undang-undang dia dan ada hukuman dia. Saya kira sivil pun lebih berat hukuman dia. Tetapi dari segi kaedah untuk kita berdakwah, di Jabatan Agama kita sediakan khidmat kaunseling, membantu mereka keluar daripada lorong gelap mereka, dan pelbagai program sebenarnya terpulang kepada mereka. Cuma kita tak boleh paksa orang. Tidak ada undang-undang yang boleh kita paksa. Kalau kita paksa sekalipun, dia tak akan berubah. Kalau dia nak berubah, dia datang kepada kita, kita akan bantu. Dan bukan sekadar pihak kerajaan, NGO pun ada membantu. Syarat satu saja, dia memang betul-betul nak keluar daripada sifat buruk mereka, tabiat buruk mereka. Itu je, wallahualam. Jadinya adalah cara kalau kita nak berubah. Kalau Fad nak berubah, salah lagi. Jangan. Kalau mereka yang terlibat dalam masalah belenggu, masalah ni, kalau kata nak dapatkan bantuan, boleh kita pergi ke Jabatan Agama. Betul. Ada program-program yang support ataupun ada program pemulihan NGO pun ada buat pemulihan. Cuma saya nak tanya, kalau yang tindakan undang-undang ke Ustaz, kita macam mana? Kita report kat Jabatan Agama ke kita pergi balai polis? Takut kena tangkap. Okey, baik. Jabatan Agama pun dia ada dia panggil penguatkuasa penguatkuasa agama lah. Penguatkuasa agama ni kita boleh report kepada mereka. Mereka ada kuasa untuk menangkap. Macam kes ini kalau kita panggil LGBT, dia kumpulan yang terlibat dengan kes liwat. Bagi lelaki, bagi perempuan dia panggil nama dia musahakah. Perempuan sama perempuan dia panggil musahakah. Ini juga satu kesalahan. Kesalahan yang sama, undang-undang dia, hukuman dia pun sama antara dua ni. Dia panggil musahakah, perempuan dia melakukan hubungan seks sama perempuan. Bukan lelaki saja. Cumanya jadi masalahnya sebab sekarang ni yang lebih digembar-gemburkan lelaki banyak. Perempuan kita tak tahulah setakat ni. Sebab tak nampak sangat. Tapi ada juga. Dari segi undang-undang, maka dua-dua ni sama. Jadi kita boleh report, tetapi pembuktiannya agak sukar. Pembuktiannya agak sukar. Nak bukti macam mana? Macam mana? Kecuali dia mengaku sendiri. Apa nasihat Ustaz pada golongan isteri? Dia macam suruh sabar ke, suruh ambil tindakan ke, macam mana ke? Ada nasihat untuk diorang dan pesanan pada suami yang buat benda macam ni? Bangga abang. Okey, baik. Marahlah wanita. Baik, macam ni. Isteri ni saya cakap dari segi apa yang biasa saya beri nasihat lah. Kepada isteri saya tanya dia lah. Kita tak boleh beri nasihat ikut selera kita. Sebab itu rumah tangga dia. Dan dia yang melayari kehidupan itu. Tanya dia ke mana dia nak pergi sebenarnya. Adakah dia nak rumah tangga dia diselamatkan
supaya suami dia berubah, kita beri cadangan begini-beginilah. Tapi kalau dia kata dia dah tak nak lagi dengan suami dia, okey, kita nasihatkan supaya dia filekan perceraian fasah di mahkamah. Dan itu hak dia, memang ada hak dia. Dan kita beritahu kepada dia, dia jangan risau, jangan bimbang, undang-undang mempertahankan mereka dan mereka tak salah pun dari segi hukum. Kita nak beritahu, bila sampai pejabat agama, kita beritahu masalah yang besar sekali, bukan undang-undang dunia sangat sebenarnya. Tapi hukum hakam itu lebih penting. Sebabnya kalau dia mahu cerai tetapi berdosa, memang dia dapat kehendak dia. Tetapi dia berdosa tak ada maknanya. Okey, baik dari segi isteri. Jadi kalau dia nak bercerai, kita nasihatkan pergi ikutlah step-step yang mahkamah, perjalanan mahkamah. Akhirnya dia akan dapat jugalah bercerai. Okey, itulah dia nasihat-nasihat ustaz tu harus anda ambil maklum kan. Sebenarnya kita bawakan topik ini sebenarnya adalah untuk memberikan pendedahan. Sebab apa? Sebab kita lihat dekat Malaysia ini semakin lama semakin banyak kes-kes sebegini rupa. Betul. Dan sebenarnya itulah kepentingannya untuk kita mengetahui hak-hak masing-masing, hak sebagai isteri dan juga hak sebagai seorang suami. Sebenarnya kalau kita lihat hubungan suami isteri ni, kita memang kalau boleh nak hubungan itu kekal selamanya, rumah tangga itu kan. Tetapi anda kata berlaku masalah sebegini rupa, bila awal-awal usia perkahwinan tak nampak Doti. Kan? Awal mungkinlah in character. Sorry, maaf. Yelah sebab kalau kes ni kan kadang-kadang yang isteri ataupun mangsa tak tahu ke mana nak pergi, nak mengadu apa yang dia perlu buat. Jadi topik hari ini memang sangat bagus untuk membuka mata semua orang yang benda ni sebenarnya dah crucial dan menjadi masalah besar dalam masyarakat kita. Dan kita macam kita dia tak saya. Kita sebagai wanita, kita kena tahu apa hak kita, ke mana kita perlu jalan yang benar kalau kita nak menyelesaikan masalah ini. Dan para pelaku bukan yang para pelaku yang dah tahu dia songsang tapi dia kahwin, dia menzalimi isteri dia, kena ingat sebenarnya isteri ada hak untuk buat mendapatkan nasihat, mengadu serta menuntut perceraian ke apa. Sebenarnya amat susah sebenarnya untuk kita nak mengetahui seseorang itu melakukan hubungan songsang ini, selera songsang ini. Kan isterinya pun mungkin pandailah si suami ni berlakon depan isteri, cantik apa semua kan. Tapi di belakang isteri itu buat perkara yang tak elok lah kan. Tapi apapun, tidak terlambat untuk anda berubah. Ini khas ini untuk anda suami-suami ni, lelaki-lelaki kan. Betul. Sayanglah kan, dah ada isteri cantik, kan, dah ada anak comel kan, tiba-tiba buat perkara yang tak elok kan belakang kita kan. Tapi itulah dia sebenarnya masa mencuburi kita. Sebab saya nak tanya kat ustaz lah kan, kenapa agaknya mereka ni ada dua nafsu ni. Tak apalah, biarlah ni habis tu kita tanyalah ke belakang ke ustaz. Okey, apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada hari ini, Ustaz Maliki, penolong pengarah kanan di Jawi, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Jadi untuk waktu sekarang ini, kalau anda sebagai seorang isteri, kalau ada masalah sebegini rupa, boleh berjumpa, boleh pergi ke pejabat agama masing-masing. Dan untuk suami, segeralah bertaubat. Okey, terima kasih kepada Ustaz Maliki sebab sudi datang sini. Lepas tu, dan terima kasih juga kepada penonton setia kita. Jika anda suka video ni, jangan lupa share, like, subscribe YouTube dan juga Facebook Mingguan Wanita. Saya pun dah pandai dah. Gelak. Okey, kita sampai sini saja. Jadi untuk episod kali ini sampai sini. Dan jangan lupa untuk anda mengetahui apakah episod yang akan kami bawakan. Dan sudah pastinya episod itu adalah episod yang panas. Kan? Makin hari makin panas. Segalanya semuanya dalam Sembang Wanita. Sembang semuanya dalam lagi sekali. Okey. Cepat buat saya tiru. Segalanya semuanya dalam Sembang Wanita. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye bye.